عليه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, jika engkau hendak berjaya, maka keluarkanlah ingatan kepada manusia dari dalam hatimu. Jangan engkau takut mereka dan jangan mengharapkan mereka. Jangan bermesra dengan mereka dan jangan bertenteram kepada mereka. Tinggalkan mereka dan rasakan bosan bila melihat mereka, seolah-olahnya mereka itu sudah menjadi bangkai yang busuk. Jika semua itu benar berlaku pada dirimu, maka benarlah ketenteramanmu ketika engkau menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, serta engkau akan terasa tidak senang bila disebut kepadamu apa-apa yang selain Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat sekalian penonton yang dirahmati Allah sekalian, ingatan daripada Syekh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alaih, bahawa berusahalah dengan bersungguh-sungguh kalau ingin berjaya dunia dan akhirat, iaitu mengeluarkan sebarang ingatan kita pada manusia. Fitrah manusia sebagai contoh, bila mana kita berlaku sesuatu musibah pada kita, apa yang kita ingat dulu? Pasti kebanyakan kita ingatannya terarah pada manusia. Contoh, kalau kita sakit, kita tu nampak hospital, kita terus nampak doktor, secara spontan. Kalau kita susah, kita terus nampak kawan-kawan kita yang kaya, keluarga kita yang kaya. Kalau kita mungkin diancam, diugut, kita tu nampak polis, atau nampak kawan-kawan kita yang gagah yang boleh menanganinya. Kalau kita dalam keadaan hajat tertentu, maka dengan mudah kita nampak manusia. Maka ingatan ini sebenarnya ialah perosak hati kita, yang disebut sebagai mufsidatul qulub, perosak kepada hati. Kenapa? Itu menandakan ta'alluq kita selain Allah. Ta'alluq yakni bergantung. Sebab bila mana kita terfikir sesuatu, berarti itulah pergantungan kita, itulah pengharapan kita dan itulah keinginan kita. Sedangkan orang beriman yang sebenar, yang diinginkan ialah Allah, yang diingatkan ialah Allah, yang dibergantungkan segala pengharapannya Allah, yang ditakuti ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bagaimana kita nak buang ingatan seumpama ini? Jadi macam saya katakan tadi, kalau saya sakit, saya pun kalau saya demam, saya terus teringat Panadol. Contoh, kalau saya ni adalah penyakit tertentu, saya ingat obat yang paling orang kata mujarab. Saya pun nampak obat tu, obat ni. Atau orang ni, bila seorang kena rasuk jin, dia pun terus melihat ataupun terfikir orang yang memang tahu tentang ilmu ini untuk mengeluarkan jin. Berapa kali tuan-tuan sekalian dalam hidup kita, bila ada je masalah, kita ingat Allah dulu. Ada je masalah, kita ingat Allah lebih dahulu daripada yang lain-lain. Kita susah, kita ingat Allah. Kita sakit, kita ingat Allah. Kita lihat bagaimana Nabi SAW mengajar kepada kita supaya kita meletakkan pergantungan kepada Allah Ta'ala lebih dahulu. Rasulullah SAW bukanlah menafikan ikhtiar. Itu maklum dalam bab ikhtiar. Tapi ingatan kita itu perlulah
mendahului ikhtiar kita dengan cara mengingati Allah. Sebab mengingat sesuatu berkait dengan hati. Hati kita kalau bersih, maka kita ingat yang bersih-bersih. Hati kita ni, kalau hati kita ada masalah, kita pergi Masjidil Haram, pergi Mekah, kita parking slipper kat luar, kita dah terfikir, hilang ni. Terus terfikir. Jangan kita berfikir tak apa, Allah jaga. Ini kan tempat mulia, Allah jaga. Jangan kita terfikir. Maka kalau kita lihat bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam mendidik manusia supaya pergantungannya jangan dengan manusia, dengan Allah dulu. Biar muqaddimahnya dengan Allah dan selamanya dengan Allah. Datang ingatan pada manusia cuma kerana perintah Allah. Bukan kerana keinginan kita, kerana perintah Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaghnu 'anil nas." Hendaklah kamu cukupkan diri kamu daripada manusia. Istaghnu 'anil nas artinya jangan letakkan pergantungan kamu pada manusia. Ada seorang sahabat Nabi, dia datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Izni wa aujiz." Ya Rasulullah, nasihat aku, tapi boleh tak bagi ringkas ni nasihat? Ringkas. Sebab aku ni kalau nasihat panjang-panjang tak ingat. Dia ada orang macam tu, dia boleh nasihat ringkas dia. Dia boleh ingat. Kalau nasihat panjang-panjang, dia tak boleh ingat apa-apa. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam dalam bercakap, bertutur, berceramah, Nabi meraihkan benda ni. Supaya masa tu tak habis macam tu je. Meraihkan. Ada sahabat yang memang tak boleh dengar panjang ceramahnya. Maka dia datang menemui Nabi SAW. Dia kata, "Izni wa aujiz." Nasihatkan aku dan ringkaskan. Maka jawab Nabi SAW, "Iza qumta fi salatika fasalli salata muwajja'in. Wala tatakallam bikalamin ta'tadhiru minhu gadan. Wajma'il iyasa mimma fi yadin nas." Rawahu Ahmad. Maksudnya, bila mana kamu solat, anggaplah ia solat terakhir kamu. Bila kamu solat, anggaplah ini solat terakhir, kita mungkin tak solat lagi. Mungkin kita mati lepas ni. Mungkin kita dah tak berpeluang lagi. Tetapi memang kita dianjurkan setiap kali kita buat ibadat, kita merasakan ini yang terakhir kita buat. Bukan terakhir dengan maksud kita tak akan buat lagi. Dia tak macam kita pergi restoran tertentu yang kita tak puas hati layanan, kita kata, ni kali terakhir aku pergi. Itu lain. Itu kerana kemarahan. Tapi bila kita sebut kali terakhir dengan maksud, mungkin peluang kita tak akan dapat lagi. Kan ini peluang-peluang keemasan bila mana kita buat ibadat. Dan kita tahu ibadat paling mulia ialah solat. Solat. Maka bila kita solat, biarlah kita rasa ni mungkin terakhir solat. Lepas ni mungkin kita tak berpeluang lagi, kita mati. Bila kita buat umrah, kita rasa ni dah umrah terakhir kot. Mungkin lepas ni tak boleh pergi lagi. Bila buat haji, mungkin ni haji terakhir saya. Lepas ni habis dah saya. Bila kita baca Quran, barangkali ini baca Quran terakhir saya. Saya tahu atau tidak, saya mungkin tak mampu lagi baca untuk akan datang. Bila kita mengunjungi mak ayah kita kat kampung, barangkali ini ziarah terakhir. Atau dia hidup, mati lagi untuk akan datang. Sebab itu kita akan buat yang terbaik. Waktu kita menyantuni tetamu, barangkali ini kali terakhir aku santuni tetamu. Lepas ni mungkin aku mati, mungkin aku tak ada. Atau mungkin tetamu aku ni mati. Semuanya itu menjadikan kita akan lakukan secara sempurna. Secara sempurna. Waktu kita bawa isteri kita berjalan, barangkali ini kali terakhir, mungkin lepas ni aku mati. Semua orang kalau fikir macam tu, dia akan buat terbaik. Maka kata Nabi SAW, "Iza qumta fi salatika." Bila kamu solat, fasalli salata muwaddi', anggaplah ini solat selamat tinggal. Satu. Yang kedua kata Nabi SAW, "Wala takallam bikalamin." Jangan kamu bercakap dengan satu perkataan, ta'tadhiru minhu gadan, yang terpaksa kamu minta maaf esok hari. Maksudnya tuan-tuan, jangan bercakap benda sia-sia, jangan bercakap benda dosa. Nanti kita menjawab akhirat kelak. Akhirnya tak ada jawapan, melainkan kita kata, saya minta maaf sebab salah. Ni nasihat kita kepada orang yang suka komen-komen benda yang kita tak tahu kepala ekor dia. Benda yang kita tak tahu asal usul, benda yang kita tak tahu ceritanya yang sebenar. Lalu kita nak komen je.
Atau kita nak kata je korang. Orang kata orang ni sesat, kita nak kata sesat juga. Orang kata orang ni tak betul, kita pun nak kata juga. Kita pun tak tahu cerita dia. Ini mungkin pergaduhan orang tu, perbalau orang tu. Maka jangan cakap satu perkataan, ta'tadhiru minhu ghadan, yang terpaksa kita minta maaf esok hari. Bukan maksud minta maaf kat dunia je. Itu pun jadi kita malu dah. Mahkamah arahkan kita minta maaf sebab fitnah. Kan malu. Kena letak dalam 10 surat khabar. Bahawa tuduhan kita itu tersalah cakap, itu dan ini. Maka kredibiliti kita kan hilang. Kita punya integriti kita hilang. Kita punya populariti kita pun hilang. Semua benda-benda yang muliakan kita akhirnya bertukar jadi hina. Lebih hina lagi tuan-tuan bila kita kena minta maaf akhirat kelak. Sebab tu jangan cakaplah perkataan yang kita tak tahu. Yang kita terpaksa minta maaf. Itu dua. Yang ketiga kata Nabi SAW, wajma'il iyas mimma fi yadin nas. Hendaklah kamu berputus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Makna putus asa, jangan bergantung. Jangan berharap kita boleh buat sendiri. Biarlah sikit pun duit kita cukup. Jangan kita nak numpang sana, numpang sini dengan pergantungan kita. Nanti tak boleh kita kecewa, tak boleh kita marah, tak boleh kita jadi hot temper ni, marah sungguh-sungguh dan sebagainya. Maka tuan-tuan, biarlah kita nampak diri kita boleh buat sendiri insya-Allah. Dan waktu mana kita meminta orang, kita tak pernah hati kita dengan dia. Dia tak nak orang lain pula. Sebab kalau kita letakkan pergantungan pada seorang, kita kecewa, kita akan derita, kita akan terseksa. Ni sebagai contoh, ada orang bila dia cari jodoh, dia pun tak dapat orang yang dia nak, dia pun kecewa, putus asa. Terpaksa mandi bunga lah, rawak sana, rawak sini. Sebab apa? Sebab dia letak ta'alluq pergantungan dia pada manusia. Walau itu belum tentu jadi suami yang terbaik. Belum. Itu pun belum tentu jadi isteri yang terbaik. Mula-mula nak, siapa tak dapat. Itu cara mana? Ya kalau orang tu ada agama, dia pun solat ajak, minta tok guru doa. Tak ustaz doa lah ustaz, ni anak saya ni, dia patut jadi ni ustaz, tak jadi pula. Apa kecewa, tolong doa. Atau jenis jahat sikit pakai bomo, obat pengasih, obat itu, obat ni. Pada orang ni ialah orang-orang yang terlalu bergantung pada manusia. Cerita kita mudah. Kalau memang tak ada jodoh, insya-Allah Tuhan hadirkan jodoh lebih baik. Kan hidup orang macam ni senang. Dia tak ada rezeki sini, insya-Allah ada rezeki lebih baik. Dia tak ada peluang kat sini, insya-Allah ada peluang lebih baik. Lihat bagaimana hatinya bergantung pada Allah. Sebab bila kita nak sangat sesuatu, seolah-olah inilah benda yang boleh beri mencukupkan keperluan kita, kita silap. Kerana perjalanannya masih jauh. Kita tak tahu pun. Tiba-tiba nak sangat suami ni, nak sangat bini ni, rupa-rupanya dapat musibah yang berpanjangan. Dah dia nyesal balik keputusan dia dulu. Sebab itu benda dunia ni tuan-tuan, siapa pun yang bersungguh-sungguh padanya, dia akan menyesal. Siapa pun. Kita benda-benda dunia jangan bersungguh sangat. Bukan saya kata tak boleh bersungguh. Jangan sampai kita anggap macam benda ni lah segala-galanya. Ni ustaz kalau tak dapat jodoh ni, saya sanggup sampai ketua tak cari jodoh. Dia punya cerdik cara berfikir. Dia tak nampak kahwin tu yang Allah perintah. Nabi perintah, bukan orang tu. Orang tu salah satu daripada cadangan. Banyak lagi cadangan lain. Tuan-tuan, bila kita berkenang seorang, maknanya itu baru cadangan. Dan cadangan ni boleh bagi banyak cadangan. Boleh bagi banyak. Tapi kalau seorang tu terlalu, itu yang jadi ada andal tunya, ada laki tua. Sebab apa? Dia pernah putus cinta, dia dah berputus asa dengan semua perempuan. Bagi dia ni semua bukan perempuan. Ni seorang je perempuan yang boleh bahagiakan dia. Ya, dia lupa Allah sedang azab dia. Dia jangan ingat itu kesetiaan cinta. Itulah kebahlulan cinta pada manusia. Orang lain dah beranak pinak banyak, dia kena teringat seorang ni, dia tak nak lagi berkahwin. Saya kata ini bahlul. Orang tak tahu tentang hukum hakam perkahwinan. Tentang tak apa, ini yang ni ada banyak. Kalau kita kata ni je baik Ustaz, yang lain tak baik, ini tohman, tuduhan yang kamu kena jawab akhirat kelak. Okey, kamu ingat jodoh ni je baik, yang lain tak baik ke? Mana tahu dia tak baik. Mungkin dia lebih baik. Sebab itu
Nabi SAW sentiasa ajar kita, waktu hilang nikmat-nikmat yang kita cinta, kita sentiasa berkata apa? Wakhluf li khairan minha. Ya Allah, ganti aku lebih baik pada ni. Kerana ada yang lebih baik pada tu, ada. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, waktu terfikir siapa yang lebih baik pada suami dia? Abu Salamah. Abu Salamah ni tak pernah jentik telinga dia pun. Tak pernah pukul dia pun. Cakap baik dengan dia. Tengking pun tak. Maka dia terfikir-fikir siapa yang baik pada ni. Sebab dia dengar jiran sebelah, jiran dua belah. Ini dia kena tengking, kena marah. Seolah-olah gitulah secara dramatiknya. Ni laki tak pernah jentik saya, tak pernah marah saya. Tiba-tiba Allah hadirkan dia jodoh Rasulullah SAW. Waktu dia kata, siapa yang lebih baik pada Abu Salamah? Dia telah, kita katakan, membohongi dirinya sendiri. Jauh lebih, ramai yang lebih baik pada Abu Salamah. Akhirnya Allah tunjuk yang lebih baik. Dia berkat, dia baca doa, ini Rasulullah. Kita pun sama. Kadang-kadang kita rasa pekerjaan ni paling bagus. Saya kalau tak dapat kerja ni, saya sanggup menganggur sampai mati. Wah, teruk sangat pergantungan kamu. Akhirnya Allah tunjukkan dengan pandemik yang kita lalui bertahun-tahun ni, kerja-kerja yang orang cita-cita tu semua tak ada nilai. Yang jadi pilot, yang jadi sekian, semua tak ada nilai untuk satu tempoh. Kita tak kata tak ada nilai terus, untuk satu tempoh. Untuk apa kita muhasabah? Akhirnya pekerjaan yang tak pernah orang cita-cita, hantar makanan. Siapa pernah cita-cita hantar makanan orang? Waktu kat sekolah kita tanya, apa nak jadi apa? Saya nak jadi food panda. Tak ada, saya rasa. Tiba-tiba yang itulah yang dapat rezeki banyak. Tiba-tiba. Bagi contoh lah. Yang ni kata, alhamdulillah saya duk hantar makanan. Dapat 12,000 sebulan. Ni upah ni sikit. Lepas tu orang tengok kita kesian, dia bagi. Kadang-kadang bila hantar makanan rumah orang tu, Ustaz. Hantar makanan. Kita dia mana dapat upah ni. Dia pula tengok kesian, dia bagi upah kita sekali. Lepas tu kat rumah dia tu adalah benda-benda bernilai. Awak nak ambil ambil. Dia dapat pula, dia jadi kolektor pula. Banyak barang dia ambil. Artinya Allah kayakan dengan mudah. Suatu kerja yang tak pernah orang cita-cita. Sebab itu tuan-tuan, dalam dunia, jangan bergantung pada dunia. Dunia ni benda yang paling cepat berubah. Sebab dia benda baru, dia akan berubah-ubah. Yang atas, dia turun bawah. Yang bawah naik atas. Dulu kalau kita sebut Sabarudin tukang kasut, miskinnya Sabarudin tu. Zaman dulu lah, sebut Sabarudin tukang kasut. Atau ni penarik beca, macam miskin. Akhirnya berubah zaman. Pekerjaan yang dianggap miskin, pekerjaan paling kaya. Seperti Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi, waktu membahaskan tentang kafa'ah. Kafa'ah ni tuan-tuan ialah bila berkahwin, syarat perempuan tadi dia mesti dapat lelaki yang sekupu dengan dia. Kalau dia tak dapat sekupu, wali boleh membantah. Kalau sekiranya memang sekupu, wali tak boleh bantah. Kalau wali tak nak nikah, hakim akan nikahkan. Tapi kalau wali ada sebab bahawa wanita ni dia nak lelaki yang tak sekupu dengan dia, maka mahkamah akan menyokong wali. Maka wali ni ada hak untuk halang dia kahwin. Maka ini disebut ijbar atau wali mujbir. Antara penyebab kufu sama label ialah pekerjaan seorang lelaki. Bila wanita ni di kalangan orang berada, tiba dia nak kahwin dengan orang yang kurang berada lah, ataupun yang dinilai dengan kerja, tak kira kerja apa pun, maka wali boleh membantah. Tapi kalau wali dia suka rela nak bagi, tu hal lain. Ini kita cerita bila berlaku perbalang antara wali dengan pengantin. Wali ada hak, wali nikah ni lah ayah dia, tok dia, ibu abang dia kalau dia wali nikah. Kalau melihat orang tu tak selevel, dia panggil tak sekupu. Antara nilai kupu, yang pertama agama, yang kedua pekerjaan, yang ketiga keturunan. Dalam perbahasan ulama' bab kafa'ah ataupun kufu. Adapun agama, kalau perempuan tu baik, laki ni tak sembahyang bang dan sebagainya, maka tak sekupu. Maka boleh wali menentang pernikahan itu. Ada hak. Baik, kalau mereka ni okey, sama agama, sama bagus. Tapi masalah pengantin lelaki ni kerjanya tak berapa lah. Sebab anak kita dah biasa kita mewahkan. Kereta 2-3 buah kita bagi. Duit belanja, minta je dapat. Tiba-tiba kita nak kahwin dengan lelaki, levelnya rendah misalnya. Ini bila saya katakan ada perbalahan. Tak berbalah tak apa kalau ayahnya, mak ataupun kita katakan isteri ataupun pengantin ni setuju, itu tak ada isu. Isunya bila ada bantahan.
bila ada bantahan. Maka bila laki ni kerjanya tak berapa bagus, dalam mazhab kita Syafi'i boleh bantah. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah tak boleh. Sebab apa? Kerana pekerjaan itu dia ada rotik, dia ada, kita katakan, putaran dia. Katakan dia meniaga kedai makan. Nampak kecil. Dia mungkin boleh jadi jutawan kedai makan. Sebab zaman tu berubah. Setiap pekerjaan akan berubah ikut zaman. Dulu kalau kita sebut kerja ni, macam tak ada apa nilai. Tiba hari ni inilah paling bernilai. Dulu kita anggap kerja ni yang paling bagus. Ini lubuk duit. Hari ni bukan lubuk duit. Ini ramai orang tension kat sini. Orang sanggup berhenti. Dululah tuan-tuan, kalau zaman saya dulu, zaman kecil dulu, kerja paling anggap kaya, kerja kerajaan. Dia kira ada masa depan. Dia kira ada semua. Orang kalau meniaga ni orang tak pandang sangat. Dulu. Tiba berubah. Orang meniaga pula ke depan. Yang kerja kerajaan duduk tengah. Tak nampak. Tiba berlaku pandemik, kerja kerajaan naik balik. Sebab dia dapat je gaji, macam mana pun dapat. Dia naik balik. Tiba nanti dia akan turun. Begitu kitaran kerja. Sebab itu kita tak tahu rezeki mana, daripada kerja mana kita dapat rezeki lebih banyak. Kalau kita mengaji bidang kita, kita mungkin bekerja bidang lain. Jadi dalam hal inilah menyebabkan kita, tuan-tuan, jangan bergantung pada dunia. Sebab dunia ni berubahnya cepat. Lebih cepat daripada pantai yang berubah dihakis oleh ombak. Lebih cepat daripada itu. Oleh sebab itu, makhluk-makhluk yang perangainya cepat berubah, bagaimana kita nak bergantung harap? Sayangnya dengan cepat berubah jadi benci. Baiknya berubah jadi permusuhan. Memuliakan akhirnya cepat menghinakan. Dulu dia dah puji kita, berlori-lori. Hari ni dia dah kutuk kita, bertantang banyaknya. Maksudnya, kali dia manusia. Salahnya siapa? Salahnya kita. Kalau kita pernah bergantung pada pujiannya, hari ni rasakan kejian dia. Kalau hari ni kita pernah bergantung pada kemuliaannya, rasakan penghinaannya. Sebab tu tuan-tuan, bila kita lihat bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar sahabat membina hubungan dengan Allah dulu sebelum membina hubungan dengan makhluk. Satu ketika ada seorang sahabat namanya Uthman bin Abil As. Dia ni sakit. Dia kata, ya Rasulullah, sejak jahiliyah sampai zaman Islam, ni sampai aku masuk Islam, aku masih sakit. Ni dekat anggota badan aku ni sakit, lengur-lengur, tak baik-baik. Ya, dia harap dengan masuk Islam, keberkatan masuk Islam baiklah. Tapi sakit juga. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, "Da' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika." Ambil tangan, letak tempat kamu sakit. Letak. Qul, kemudian katakan, bismillah. 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 Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Kemudian kamu berkata 7 kali. Wa qul 7 marrat. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Dan satu riwayat lain, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Aku berlindung dengan Allah dan kekuasaan Allah daripada apa yang aku sakit dan apa yang aku alami. Baca 7 kali. Bila mana sahabat Bani Uthman bin Abil As buat, dia pun sembuh. Baik, apa pengajaran hadis ini? Nabi SAW tak kata makan ubat ni, makan ubat tu. Kerana orang ni akan bergantung tu pada sebab. Nabi tu sebut, minta doa dengan Allah. Apakah baginda sallallahu alaihi wasallam menafikan obat atau doktor? Tapi biar mula-mula terlintas Allah penyembuh. Ini yang disebut oleh Nabi Ibrahim yang Allah rakamkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80, wa iza maridtu fahuwa yashfin. Bila aku sakit, Allah sembuhkan aku. Biar kita nampak obat, hospital, doktor, itu nombor 2, nombor 3, nombor 4. Allah dulu yang sembuhkan saya, Allah. Habis yang pergi hospital, ikhtiar. Kalau hospital tutup, saya yakin Allah sembuhkan. Kalau sampai masa Allah nak sembuh, Allah sembuhkan. Jadi itu kita punya hadaf atau kita punya matlamat tu jelas. Allah sembuhkan. Kita cuma melihat makhluk ni ikhtiar. Ikhtiar tu tuan-tuan bukanlah muktamad. Ikhtiar tu cuma cadangan juga. Yang muktamadnya Allah. Saya kalau kena kencing mani, ikhtiar saya makan ni. Itu ikhtiar, bukan muktamad. Tapi saya yakin Allah sembuhkan. Kalau sampai masa Allah memang nak sembuhkan saya, Allah jadikan obat yang tak pernah orang anggap obat jadi obat. Itu tuan-tuan bila kita minta air tawar ustaz kita. Ustaz buat air. Dia bukan kerana air tu, kerana kita doa pada Allah. Kita doa pada Allah.
Bukanlah kebergantungan kita pada benda tu. Kerana doanya pada Allah itu yang kita nak dulu. Dan ini dia ajar pada Uthman bin Abil As. Dan ada seorang sahabat Ansar, namanya Abu Umamah. Dia ni tuan-tuan hutang banyak. Siapa tak terbayar hutang ni. Dia pun duduk kat masjid. Menung. Nabi SAW ni suka raung. Nabi ni bukannya duduk rumah raung. Dia tafaqad ahwala ra'ayahu. Nabi cek apa yang sahabat-sahabat buat. Akhirnya didapati Abu Umamah termenung kat masjid. Lalu kata Nabi SAW, Mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waktu salah. Apa sebab aku tengok kamu duduk kat masjid bukan waktu solat? Sebab sahabat-sahabat Rasulullah, dia tak duduk kat masjid melainkan waktu solat. Mereka ni orang ada kerja, bukan. Kita Islam bukan ajar kita duduk masjid 24 jam. Tak. Itu bukan benda yang diajar di Islam. Sebab kita diajar membina dunia dan akhirat. Sebab itu para sahabat tahu waktu masjid bila, waktu ke kebun bila. Waktu kat pasar bila, waktu mereka semua tahu. Yang mereka tahu bila sampai waktu solat, mereka berada di masjid. Itu yang mereka tahu. Dan itu sunnahnya. Tapi kalau waktu lain pada kat masjid, itu tak ada kerja lah tu. Allah ma'ilah melainkan memang kerja dia kat masjid. Imam Ustaz Ahmad duduk masjid lah. Imam, Datuk Bilal, di Noja. Ni kita cerita orang yang malah buat kerja nak duduk masjid je. Malah cari kerja. Ini salah. Lalu bila Abu Umamah ni termenung kat masjid, Nabi SAW tegur dia, kenapa kamu berada di masjid bukan pada waktu solat? Maknanya salah lah ni. Mesti ada masalah. Wa imma salah, wa imma ada masalah. Lalu kata Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, hutang banyak. Humum alzamatni wa duyun. Saya sedih dan saya ni banyak hutang. Hutang banyak. Lalu kata Nabi SAW, afala u'allimuka kalaman idza anta qultahu azhaballahu hammaka wa qada anka dainaka. Mau tak aku ajar kamu satu doa? Kalau kamu baca doa ni, Allah hilangkan sedih kamu dan Allah hilangkan hutang kamu. Tuan lihat, Nabi SAW ajar di doa dulu kerana pergantungan pada Allah. Nabi tak ajar, mau ada hutang tak apa. Mau jumpa dengan Usman tu banyak duit, minta dengan dia. Itu tidak akan mendidik jiwa dia. Jumpa Abdul Rahman tu kaya tu, minta duit dengan dia. Itu bukan penyelesaian yang sebenar. Itu penyelesaian secara short term, secara jangka pendek. Sampai bila orang tu nak bagi pinjam, nak bagi duit kat kita? Biar kita ada satu kekuatan jiwa. Sebab segala masalah ni tuan-tuan, dia boleh selesai dengan kekuatan jiwa dulu. Sebelum kita cerita nak paut sana, paut sini, ni kekuatan jiwa yang akan menumbuhkan cadangan, yang akan menumbuhkan idea dan akal. Dia akal tu yang power tu. Akal ni datang bila jiwa kuat. Bila jiwa kuat, maka tumbuhlah akal yang hebat. Maka akan diselesaikan masalah dengan izin Allah. Lalu kata Nabi SAW, baca doa. Pagi dan petang kamu baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa kahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada duka cita dan kesedihan, daripada lemah dan kemalasan, daripada penakut dan kedekut, daripada hutang yang banyak dan juga kawalan manusia ke atasku. Bila Abu Umamah baca, dia dah tak ada hutang. Tetapi bukan maksud dibaca, hutang ni pun habis. Cek dekat bank, CIMB Bank, habis dah hutang kereta Ustaz lepas saya baca doa. Cek kat Maybank, habis tak? Hutang rumah 400,000. Ustaz ajar saya doa, habis. Tuan-tuan, bukan begitu. Kalau begitu, tuan-tuan semua masuk Islam lah ke? Hutang banyak-banyak baca doa ni, habis. Apakah maksud Rasulullah Allah akan bayar hutang dia? Maksudnya hatinya ni jadi kuat. Kebergantungan, keyakinan pada Allah. Allah yang akan berrezeki pada dia. Sebab bila orang berhutang banyak, tuan-tuan, dia jadi macam lemah. Down. Dia lebih teruk pada Down syndrome lagi. Dia punya down sampai dia boleh bunuh diri. Bunuh diri. Mana orang berhutang bunuh diri? Bukan sikit. Walau tuan-tuan, hutang ni, penyelesaiannya bukan bunuh diri. Banyak penyelesaian dia. Lebih baik orang tu bunuh kita daripada kita bunuh diri. Dapat juga pahala syahid.
kalau orang bunuh kita. Kita bunuh diri, masuk neraka. Jadi bila baginda sallallahu alaihi wasallam lihat orang ni dalam keadaan lemah. Kalau Rasulullah cadang beginilah, kalau Nabi cadang, pergi jumpa Abdul Rahman, jumpa orang tu, jumpa ni, pergi. Minta supaya dia bayar hutang. Kalau dia jumpa tiba orang ni tak mampu buat, dia down lagi. Sebab yang dia bergantung ni tak boleh tolong juga. Bukan malukan dia pula misalnya. Jadi dua kali masalah. Hutang pada dia malukan. Dan setengah-setengah hutang kita ni tuan-tuan, kita macam tak nak orang tahu. Ada suami hutang, biar bini tak tahu. Kalau tahu bini dia marah teruk, dia boleh bunuh diri sebab bini dia marah. Atau suami dia tahu, marah suami dia. Atau kawan-kawan dia tahu. Jadi ramai orang cuba sembunyikan hutang. Maka tuan-tuan sekalian, orang yang saya katakan dibelenggu hutang ni memang kita dah tahu macam mana jiwa dia. Memang lemah sangat. Kita beri dia keyakinan dengan keyakinan kepada Allah terlebih dahulu. Itu semua penyelesaian kita. Tuan-tuan, waktu seorang manusia tercampak tengah laut, waktu itulah dia punya fikiran dia betul. Telus dia tahu nampak Allah akan tolong dia. Dia tengah-tengah laut, siapa nak melintas? Kalau dia ada masalah dekat RNR, mungkin ada berhenti. Ni tengah-tengah laut, mana ada RNR tengah laut? Makanya kapalnya karang, dia terkapar-kapar tengah laut. Waktu itu dia bayangkan siapa? Allah. Sebab dia tahu tak mungkin makhluk ada melintas di sini. Tapi Allah selama-lamanya di sini. Selama-lamanya berada di mana pun sahaja. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia sentiasa bersama kamu di mana pun kamu berada. Kerana itu orang yang tengah-tengah laut ni benar-benar ikhlas berdoa, ya Allah selamatkan aku. Dia benar-benar nampak. Sebab itu kata ulama, bila mana kamu berdoa kepada Allah, doalah seperti orang yang karam di tengah laut. Nescaya kamu akan dapat. Ni kita doa, kepala duk ingat ni, memang tak dapat. Doa betul-betul kita nampak Allah selesai masalah, maka Allah akan beri penyelesaian yang luar biasa. Kan itu tuan-tuan sekalian. Ya, bagaimana dalam perjalanan hidup saya dan tuan-tuan, bila kita doa, kita harap orang ni tolong, rupanya Allah bagi yang lain, bahkan lebih hebat, lebih baik. Kita terfikir bahawa penyelesaian dari pintu ni. Namun kita dah telah diajar, kalau ada masalah minta dengan Allah. Lalu kita minta sungguh-sungguh, lalu Allah tunjuk pintu lain yang bukan pintu yang kita pernah fikirkan. Kita tak pernah. Sebab sentiasa bila kita bergantung pada Allah, Allah beri kita satu pintu lain yang kita tak pernah tahu dan jangka. Supaya kita tahu keluasan, supaya kita tahu kekuasaan Allah. Ini yang disebut oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa pun yang bertakwa pada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Maksud jalan keluar sih, jalan yang tak pernah terfikir bahawa dia boleh keluar kat situ. Kata kita, kalau kita dalam rumah lah, dalam rumah kita terkunci dalam rumah, kita menyangka pintu tu lagi tak buka, kita tak boleh keluar. Kita lupa tingkat kecil yang kita boleh keluar. Dan kita juga lupa bahawa dinding-dinding ni pun kita boleh jadikan pintu. Kita robohkan boleh, kita keluar. Tapi manusia kan bila ada masalah, dia cuma nampak pintu tu. Kalau pintu tu tertutup, dia pun dah tak boleh buat apa. Padahal dinding tu lebih rapuh pada pintu, dia boleh bongkar dinding, tumbuk dinding tu dan keluar. Kan penyelesaian nampak. Tapi oleh kerana bila orang ada masalah, akannya ditutup. Sebab itu biar pergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Dan kita lihat lagi bila Nabi SAW ajar para sahabat dengan pergantungannya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan mengajar pelbagai bentuk doa-doa. Tetapi bukan bermaksud bahawa orang ni jangan buat kerja ni, jangan ikhtiar sini. Bukan. Tapi jiwa tu, biar akidah tu nampak Allah dulu. Waktu Rasulullah SAW bersama dengan Ibn Abbas. Ibn Abbas membonceng kendak Rasulullah. Dalam keadaan Ibn Abbas masih muda. Budak lagi. Kira-kira umur 10 tahun, 11 tahun. Lalu kata Rasulullah, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Saya nak ajar kamu berapa benda, berapa akidah, dasar hidup. Lalu kata Ibn Abbas, nak sangatlah. Lalu kata Nabi SAW apa dia? Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidillah tujaka. Wa iza sa'alta fas'alillah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kata Nabi SAW, budak,
Wahai budak yang kusayangi, ulam. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga Allah, Allah berada di hadapan kamu. Bila kamu minta, minta dengan Allah. Bila kamu ingin pertolongan, minta pertolongan dari Allah. Baik, budak sekecil ini, kira-kira kita panggil sinul murahqah, belum balik lagi. Tapi lihat Rasulullah tanam akidah. Bila minta, minta dengan Allah. Nabi tak kata bila minta, minta dengan bapak. Bapak kau tu kaya. Itu Abbas tu kaya. Tidak. Bila minta, minta dengan Allah. Wa iza sta'anta, kalau nak minta pertolongan, maka dengan Allah. Kenapa Rasul tak cadangkan nak tak tolong dengan Umar Al-Khattab? Tu garang tu. Tak. Ini akidah. Akidah ni tuan-tuan kita kena terap pada anak-anak kita. Ingat. Jangan dia nampak tak ada duit, dia nampak kita kena minta. Kena minta dengan kita. Kita ayah duit banyak. Jangan dia nampak bila dia takut, kena jerit panggil nama ayah. Ayah akan tolong. Tak selama-lamanya kita berada di samping dia. Anak-anak kita ni. Tak selama-lamanya. Mungkin anak kita cecer kat mana-mana. Tapi bila kita tanamkan akidah, ya itulah akidah yang wajib kita tanam. Ingat. Yang berrezeki pada ayah, yang berrezeki pada abang, Allah. Yang tolong ayah bila ayah ada masalah. Yang tolong abang bila abang ada masalah, ialah Allah. Bila abang takut, mintalah perlindungan pada Allah. Kerana ayah juga begitu. Ayah kalau takut, ayah minta dengan Allah. Bila abang nak kuat, abang minta dengan Allah. Ayah juga begitu. Ayah bila nak kuat, ayah minta dengan Allah. Bila abang nak selamat perjalanan, minta dengan Allah. Ayah juga begitu. Ayah bila berjalan, bila musafir, ayah minta dengan Allah. Bila abang nak cari jodoh, abang minta dengan Allah. Abah juga gitu dulu, abah nak jodoh, abah minta dengan Allah. Sehingga Allah hadirkan ibu kamu yang baik ni. Tetapi sentiasa kita tanam akidah ini pada anak kita. Waktu itu kalau kita tak ada, emang kita tak ada sebab-sebab duniawi, atau kita mati, anak kita anak yang kuat. Dia tahu dia ada Allah. Yang mati ayahnya, pemberi rezeki pada ayahnya tidak mati. Yang mati ayahnya, pemberi kekuatan kepada ayahnya dan kepadanya tidak mati. Tentu anak-anak ni kuat. Sama juga kita pesan ke bini kita, isteri kita. Kadang-kadang setengah isteri bergantung pada suami. Sungguh. Yelah dia lesen kereta tak ada, lesen motor tak ada, lesen basikal pun tak ada. Semua suami kena bawa. Suami boncengkan dia, gendongkan dia. Ni kalau suami mati ni patah kaki sungguh ni. Memang habis. Dia mungkin lepas suami mati tak lama dia mati. Kenapa kemurungan? Ya, si suami kena beritahu. Beritahu pada isterinya bahawa dia perlu bergantung pada Allah. Ingat, masa abang ada, Allah mudahkan urusan awak. Tapi bila abang tak ada, insya-Allah Allah akan mudahkan. Sebab yang memudahkan urusan abang selama ni Allah, bukan abang. Ini kita ugur. Awak ingat kalau saya mati susah awak ni. Kalau saya mati susah awak ni. Memang lapar ke bulu lah awak. Sebab saya yang beli makanan. Dia ajarnya akidah songsang pada bini dia. Dia ajarnya akidah songsang pada anak-anak. Ingat kalau ayah tak ada, habislah kau ni. Tapi kenapa ajar begitu? Ketakutan. Kita kena ajar anak-anak, isteri kita. Ataupun ajar suami kita setengah. Suami pula bergantung kat isteri pula. Sebab isteri yang pandai semua. Suami tak pandai. Isteri yang kerja banyak. Suami kerja juga. Kerja ambil, kita katakan macam ambil hukum wajib je lah. Lebih kurang. Ni isteri yang banyak. Bayar rumah, bayar kereta. Suami ni kerja untuk beli rokok dia kadang. Dia kerja sekadar sikit-sikit lah. Tapi yang benar-benar isteri dia. Isteri dia. Isteri pun tengok suami dia. Bang, saya kalau tak ada abang mati kering ke bang? Jangan cepat sangat. Kita beri ilmu tu. Bang, yang berezekinya Allah. Saya harap kalau saya matilah satu hari nanti, Allah lapangkan rezeki awak, insya-Allah. Jadi masing-masing kita tanamkan akidah yang betul kepada semua orang berada sekitar sekeliling kita. Kita bos, tanam akidah pada pekerja kita. Pekerja kita fikir kalau bos tak ada, habis lagi terlingkup, jangan. Allah kan ada. Kalau satu hari nanti aku mati, kalau satu hari nanti syarikat ni pun hilang, ingat, rezeki Allah tidak pernah hilang. Selagi mana kamu hidup, rezeki Allah ada. Tentang ini akidah yang jelas, yang menjadikan kita kuat. Sebab itu siapa yang bergantung pada Allah, maka Allah beri dia kepada dia 4 perkara. Yang pertama, Allah beri dia kifayah. Apa maksud kifayah? Dicukupkan. Cukup.
Yang kedua, Allah beri dia wiqayah. Apa itu wiqayah? Allah lindungi dia. Allah jaga. Yang ketiga, Allah beri dia izzah. Kemuliaan. Dia jadi mulia, dia jadi kuat. Dia jadi agung. Yang keempat, Allah bagi dia mahabbah. Kasih sayang Allah. Bila kita ta'aluk kita dengan Allah, Allah akan beri kita kifayah. Allah beri kita wiqayah. Allah beri kita izzah. Allah beri kita mahabbah. Tapi kalau kita bergantung dengan makhluk, kita tak pernah cukup. Walau kita kaya macam mana pun. Tak cukup. Kita tak akan bahagia. Walaupun kita ada semua sebab bahagia. Rumah ada kolam renang. Private jet ada. Ni sebab-sebab bahagia. Semua ada. Kenderaan banyak. Petik je semua datang. Pekerja pun banyak. Nak makan pun orang boleh suap. Pintu kereta pun orang tolong buka. Kasut orang basuhkan. Pakaian orang sediakan. Semua. Sebab-sebab bahagia semua dia ada tapi dia tak bahagia. Kenapa? Kerana Allah yang beri kifayah. Sebab itu kata ulama' dalam isu pergantungan dengan makhluk. Kata mereka, inna fil qalbi wahsyatan la yudhibuha illa al-unsu billah wa fihi huznun la yudhibuhu illa as-surur bima'rifatihi wa fihi faqatun wa fihi faqah la yudhibuha illa sidqul luju'u ilaihi walau u'tiya ad-dunya wa ma fiha lam tadhhab zalik tilkal faqatu abadan. Dalam hati manusia ini ada satu sifat liar yang tak mungkin jinak melainkan dengan ingat Allah. Dia masuk hati liar ni, wahsyat ni macam serba salah. Dia rasa macam macam ada benda tak kena. Dia liar, dia macam tak hidup diam. Macam umpama kita sebut macam kera kena belacan. Dia padahal dia okey belaka, tapi kenapa nampak resah? Dia panggil wahsyah. Resah. Yang ni tak akan hilang melainkan dia berjinak dengan Allah. Dia zikir, dia baca Quran, jinak, tenang. Yang kedua kata ulama', dalam hatinya ada satu kesedihan. Semua orang dalam hatinya ada sedih. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan kita bila bangun tidur, apa sebab hari ni rasa sayu sangat sedih? Tahu sedih apa? Mati mak. Tak mati lagi. Mati ayah pun tak. Nak kata mati anak-anak, alhamdulillah. Nak kata bisnes masalah. Okey. Tapi yang rasa sedih tu kenapa? Tentang kita memang manusia ada dalam diri kita sedih. Sebab itu mudah dijentik, kita pun nangis. Sedih ini tidak akan mungkin hilang. Ataupun kita sebut huznun, kesukaran, kesusahan, keduka cita ini tidak mungkin hilang melainkan dengan mengenali Allah. Bila waktu kita sedih, kita tahu ini ujian Allah. Ini pahala Allah nak bagi. Inilah dunia yang akan ada sedih. Sebagaimana datang gembira, akan datang sedih. Gembira perkahwinan, gembira dapat zuriat, akan bersedih dengan kematian. Kalau hari ini kita gembira kerana berkumpul, kita akan bersedih dengan perpisahan. Itu adalah sunnatullah. Ini sunnah alam. Maka bila kita kenal Allah, kita tahu bagaimana perjalanan takdir Allah. Yang fulan bin fulan mati, bukan mati, tapi dia berpindah di sisi Allah. Dan kita juga akan menyusul di sana. Maka sedih ini akan hilang. Kemudian ketiga kata ulama', padanya ada kefakiran. Dalam hati kita tuan-tuan ada sifat tak cukup. Walau sekiranya dia diberikan dunia dengan segala isinya, dia tetap rasa tak cukup. Melainkan dengan sidqul luju' ilai, melainkan dengan kebergantungan penuh dia dengan Allah. Tentang orang yang ada tanah seekar, tak cukup, nak 2 ekar. Orang ada 1 kereta, tak cukup, nak 2 kereta. Walaupun tak guna pun kereta kedua. Orang yang ada banyak ni duit tak cukup, nak lagi banyak duit. Padahal duit tu dia pun tak guna, simpan dalam bank je. Guna tak guna, Ustaz? Simpan, ada kat 20 tahun dah simpan. Maknanya kamu tak guna. Dia tak guna perlu buat apa? Oh, ini perlu untuk confident. Tahu-tahu mati jadi harta pesaka. Ada anak boleh bagi ke anak-anak. Tak ada anak, amanah raya dapat. Penat-penat kerja dapat amanah raya. Bukan marah ke amanah raya, tak. Nak cerita perjalanan rezeki kita tu. Walau rezeki ni tersimpan 40 tahun, 50 tahun. Kita ada tanah. Mana tanah? Saya ada tanah 5 ekar kat kampung. Habis jadi apa? Sekarang rasanya jadi mini zoo rasanya. Ada kat 30 tahun. Maknanya kita tak guna. Tak guna. Tapi itu kita nak. Itu kalau berlaku apa sedih ni. Pada tanah tu, kat hulu sana, kita pun tak pernah jenguk. Tak pernah jenguk. Tapi kalau hilang sedih.
Kata ulama, dalam hati manusia ni ada jiwa fakir yang dia tak pernah cukup. Tak pernah. Berilah apa benda. Sebab itu orang paling kaya di dunia terus berlomba nak jadi kaya lagi. Dia kata ni geng-geng ni nak berapa juta lagi nak masuk kaya. Ni ada ni 200 bilion. Bukan 200 juta, 200 bilion. Tak cukup. Tengah cari lagi ni. Nak jadi trilion yang pertama. Bukan, tak mainlah bilioner. Nak jadi trilioner. Dulu kita sebut dari milioner. Kemudian orang pun naik lagi nak jadi bilioner. Kemudian nak jadi trilioner. Lepas tu ni nak jadi apa? Walah, semua keseluruhan jadi bangkai. Semua jadi bangkai. Tapi manusia cari. Tentang kenapa tak cukup? Kita bukan cerita salah atau masalah salah atau betul. Kita nak cerita ni hakikat manusia. Kita akan ada jiwa fakir. Jiwa ni tak akan selesai melainkan dengan kembali pada Allah dengan sungguh-sungguh. Sebab itu kata Nabi SAW, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab labtawa thalisan wa la yamla'u jawfahu illa turab." Kalaulah manusia itu ada 2 lembah emas, dia pasti nak yang ketiga. Dan dia tak akan pernah cukup sehinggalah pasir, tanah masuk ke mulut dia. Yang ni mati. Bila mati bola cukup. Bola kita tak nak. Macam contoh gini tuan-tuan. Kalau orang tu kena belasah. Orang yang belasah tanya, nak lagi? Dia kata cukup lah, tak nak dah. Ni pun dah tak kuat dah ni. Umpama begitu. Kalau orang kena pukul kan. Kalau setengah yang pukul tu tanya, nak lagi? Awak nak lagi? Mana ada kata, nak lagi? Tak ada kata nak lagi. So, cukup dah, tak nak dah. Ni sebab sakit ni. Tuan-tuan, dunia lebih menyakitkan daripada orang bantai kita. Bila kita berhadapan dengan Allah. Kerana ia menjadi sebab pada azab. Yang mungkin sebagian azab itu kekal. Mungkin. Kerana dunia orang tu kufur habis. Sebab kita tahu punca-punca kesesatan ialah dunia. Yang orang berebut nak jadi menteri dan sebagainya. Kerana dunia. Yang sebahagian saja nak ambilnya sebagai amanah. Akhirnya orang-orang jahat berebut mendapat dunia. Mereka pegang kepimpinan. Kononnya untuk selesai masalah rakyat, rupanya selesai masalah dia. Yang kayanya dia, rakyat tak kaya-kaya. Melainkan orang yang Allah rahmati. Yang benar-benar mengambilnya dengan amanah. Yang benar-benar menjadikan kepimpinan sebagai wasilah untuk mendapat redha Allah dan memudahkan rakyat. Tapi orang ni kita boleh kira jari. Tak ramai. Kita yakin bahawa akan datang yang mentadbir dunia inilah orang baik. Cuma muhasabah kita hari ni. Cerita bagaimana dunia menyesatkan kita. Jadi inilah dia tabiat hati kita. Sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh bergantung dengan manusia. Bagaimana dalam hati kita ni ada pergantungan manusia, maka kita akan sentiasa rasa fakir. Kita akan sentiasa rasa sedih. Kita akan sentiasa rasa liar. Jadi hilangkan ingatan kita pada manusia. Pergantungan kita dengan manusia. Kalaupun kita berhubung dengan manusia kerana perintah Allah. Allah suruh kita hubung silaturahim, ya, perintah Allah. Allah suruh kita buat baik pada pasangan kita, ya, perintah Allah. Allah suruh kita jaga anak kita elok-elok. Semuanya kita buat kerana Allah. Kalau satu hari nanti anak-anak yang kita jaga tak balik-balik, kita dah redha. Okay? Sepanjang dia berada dengan saya dah jaga macam Allah perintahkan. Waktu solat, saya suruh dia solat. Sekarang dia besar, dia pun dah duduk luar negara, entah mana negeri, antah berantah mana. Dia dah kahwin, dia tak nak balik. Raya ke apa, terpulang, saya okey. Bayangkan orang yang kalau bergantung pada anak, mau mati dia tu. Anak kesayangan dia tak balik, sedih. Tetapi kita dah bersedia. Kalau satu hari nanti anak-anak yang kita jaga dengan amanah Allah ini, mereka pergi tak kembali. Bukan masuk mati, pergi kerana sebab-sebab. Urusan-urusan. Lalu mereka tak balik jenguk kita, kita redha. Kita dah redha. Sebagaimana redhanya seekor burung yang menetaskan telurnya, mengeramkan telurnya, dan sehinggalah telur ini menetas atau melahirkan atau keluar anak, diberi makan siang dan petang fikirnya untuk anaknya, sampai masa anaknya terbang, burung ini tidak pernah merindu anak dia. Kan dia tahu, ya, anaklah tanggungjawab. Maka terbang, burung ini pula buat sama. Demikian dia punya pusingan kehidupan alam. Kita pun sama tuan-tuan, selagi di mana waktu anak ni bersama kita, ya mana kita jaga elok-elok. Tapi sampai masa kita tahu dia akan jadi isteri orang, dia akan jadi laki orang, dan dia dah ada tanggungjawab dia, maka kita tak mengungkit apa-apa.
Ya, kalau kita dah beri dia agama, dia sedar menjalankan hubungan dengan kita kerana perintah Allah, maka dia akan pulang balik. Dia akan pulang balik. Kita dah buat perintah Allah, dan terserah pada anak kita pula nak buat perintah Allah atau tidak. Tapi kita sudah bersedia. Dengan manusia, sepanjang kita bergaul, kita dah tahu mereka akan pergi. Kelak tuan-tuan, kawan-kawan kita akan mati. Kita pun tahu. Hari ni kita bermesra, kita merindui dia, kita bercakap. Satu hari nanti hilang satu persatu. Kita dah terima. Sebagaimana kita juga akan hilang. Akan pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah pergantungan kita pada makhluk kuat, kita akan jadi hina. Kita akan jadi buruk. Bahkan yang paling teruk, Allah murka kat kita. Tentu Allah cemburu kalau kita bergantung pada makhluk. Sebab itu disebut oleh para ulama, siapa yang dia bergantung selain Allah, wakkalahu Allahu ila ma ta'allaqa bihi, maka Allah akan biarkan dengan benda yang dia bergantung tu. Tuan-tuan, kita ni nak pertolongan Allah. Kita nak biar Allah jaga kita. Tapi kalau kita rasa orang tu boleh jaga kita, Allah biarkan kita dengan orang tu. Akhir orang, nama orang macam kita lah, lemah. Mampu ke dia jaga kita? Mampu ke dia jadi bodyguard kita sebenar? Yang sebenar-benar bodyguard kita Allah. Allah yang jaga kita. Bagaimana kita bergantung kepada penjaga Allah, insya-Allah kita selamat. Tapi kalau kita rasa orang ni boleh jaga saya, Ustaz, sebab dia gagah, dia ni karate, judo, ni ada 9 dang, Ustaz, siang-siang. Baik, kita tengok, takut dia belasah kita. Dia yang kita harap jadi bodyguard, dia belasah kita. Tak apa, Ustaz, rumah saya ni ada guard. Guard ni power, berdisiplin tinggi. Saya nak masuk pun payah. Sebab tu saya yakin tak akan ada pencuri. Guard tu mencuri. Elok-elok guard tu mencuri. Dia tak bagi semua tuan rumah masuk. Sebab apa? Ini SOP. Akhirnya dia mencuri semua. Bukan tuduh guard. Ustaz ni asyik tuduh guard. Maksudnya begitulah natijah waktu bergantung pada makhluk. Bukan sikit orang yang dekat yang merosakkan kita. Bukan sikit. Ramai mana raja duk percaya orang ni, akhir orang ni tikam dia. Raja percaya orang ni, orang kepercayaan dia ni, kepercayaan dia. Yang dia percaya tu tikam dia, guling dia. Ramai mana penguasa yang jenera, orang paling dipercaya jenera diguling dia. Kemudian jenera ni latih jenera baru pula, jenera ni pula guling dia pula. Macam tu manusia. Tuan-tuan, kita dah tengok dah dunia macam ni. Makhluk tu ada apa sebenarnya dalam pergantungan kita? Orang yang cinta bagai nak rak, kemudian bila dia bercerai, samang sana sini. Itukah dia namanya pergantungan pada makhluk? Dulu dia punya bercinta, suat khabar baca cerita dia, boring gitu. The wedding of the year lah. Ini pasangan bahagia di dunia lah. Macam-macam. Buat filem kau ni, dia bulan madu tunjuk, dia dapat anak tunjuk, semua. Seolah-olah ni dunia cuma dia. Kita cuma bercakap tentang dia. Akhir Allah pun tunjuk. Cerai. Dah main mahkamah pula, berebut anak, tendang itu, ini, banyak cerita. Inilah dia inilah dia sulaman cinta palsu. Yang kononnya hendak disulam sampai ke langit. Rupanya tak ke mana pun. Hempas berderai atas bumi lagi. Jadi tuan-tuan, bukanlah kita nak kita perobok rumah tangga orang macam ni. Bukan. Maksudnya, begitu perjalanan hidup manusia. Sehingga saya ada tengok satu dokumentari. Ada seorang puteri raja, Britain. Dia bercinta dengan orang bawahan. Dia sanggup melepaskan segala status raja dia. Ikut undang-undang raja di England, raja tak boleh kahwin dengan orang biasa waktu itu. Melainkan dia melepaskan segala hak-hak istana. Duk bercinta sangat, dia sanggup lepaskan. Masa tu cinta dia dimainkan dalam surat khabar di England. Cinta paling hebat dengan seorang rakyat biasa yang kerjanya sebagai pilot tentera. Ini cerita berentak. Last kali tak kahwin orang tu pun, kahwin orang lain. Dia lepas semua itu, dia kahwin orang lain pula. Dah jumpa cinta baru. Ya, bagaimana dunia berbohong atas nama cinta pada makhluk. Sebab itu, tuan-tuan, kita ni, cinta kita dengan syariat. Saya waktu saya cinta seseorang kerana syariat. Dan waktu saya dapat, saya menjaganya dengan syariat. Kalau apa pun berlaku, maka Allah akan jadikan saya redha. Yang penting, bukan saya kata, jangan bercinta, jangan itu. Saat ni memang tak cinta ke Ustaz? Tak payah-payah. Maksudnya ialah, apa pun kita buat dengan syariat Allah. Itu kita maksud ta'aluk kita dengan Allah. Gantung dengan Allah. Baik hubungan saya dengan isteri, baik isteri hubungan dengan suami, baik dengan semua dengan syariat. Kita bukan bergantung terus dengan dia tanpa syariat.
Dengan itu kita tak kecewa. Sebab tu bila seorang ulama besar, Syekh Mahmud Khalil Husari, dia dianggap qari dunia era 50-an. Memang sedap suara dia. Sebahagian keluarga saya memang mengaji dengan dia, talaki dengan beliau waktu di Mesir. Jadi anak dia ni tuan-tuan jadi penyanyi terkenal di Mesir. Wartawan pun tanya, Syekh qari tak agung hebat, anak Syekh penyanyi, apa komen Syekh berlawan arus ni? Dia jawab dengan tenang, waktu anakku bersama dengan aku dah ajar apa yang Allah perintah aku ajar. Dan sekarang dia dah kahwin, tanggungjawabnya pada suaminya bukan pada aku. Tenang, dia tak berkecewa apa pun. Dia waktu dia bersama dengan aku, yang aku suruh dia hafal Quran, suruh semayang, suruh berhijab. Kemudian bila dia besar, dia dah pilih jodoh dia. Kemudian dia buka hijab dia. Kemudian dia pun tak boleh semayang bang dia. Dia pun tak boleh mengaji Quran, dia pun jadi penyanyi dan sebagainya. Kata Syekh Mahmud Khalil Husari, waktu dia bersama aku dah jalankan apa yang Allah perintah pada aku. Dan sekarang kamu kena tanya suami dia, bukan tanya aku. Sebab dia dah bawa tanggungjawab suami, bukan aku. Kita lihat bagaimana, jelas. Kita dah tahu peranan kita kat sini dengan syariat yang Allah berikan pada kita. Lepas tu, okey, tanggungjawab orang ni pula. Kita tenang. Begitu pergantungan kalau benar dengan Allah. Allah sentiasa berikan jawapan-jawapan yang menenangkan untuk kita dan untuk kita kongsi dengan orang. Kita kongsi dengan orang. Kenapa pergantungan kita benar dengan Allah? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.